kita congak lebih kurang 2 tahun ya, insyaAllah. Jadi dalam tempoh itu juga Jadu Ulia ini berterusan jadi setiap minggu untuk mengingatkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita dalam rangka kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita berdepan dengan seharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam perniagaan kita, kita ada satu perkara yang selalu kita ingat dalam kata apa, dalam kita bangun tidur sampai kita tidur sampai malam. Dan satu benda yang kita kalau pekerjaan kita, apa aku nak buat hari ni, kalau bisnes kita dah ada kita appointmentnya dan sebagainya, dan kita ada sasaran dia. Kalau dalam perniagaan ini kita ada hari ni apa dia, hari ni apa dia. Kalau pekerjaan kita hari ni nak buat apa, hari ni nak buat apa. Dan begitulah harian kita, itu harian kita dalam pekerjaan kita. Dan satu perkara yang kita perlu ingatkan dalam kita melalui hari-hari yang kata dalam umur kita, sudah tentu ada perkara yang lebih besar daripada itu. Sudah tentu ada perkara yang lebih besar daripada itu, iaitu makanan roh kita ataupun makanan jiwa kita, untuk kita mengingatkan jiwa kita dalam kita kita orang kata apa, kita melalui, kalau perkara yang kita lalui itu menjadi ibadah, itulah makanan roh kita, dan begitu menjadi saham kita. Jadi sekiranya perkara itu kita tidak disertakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah SWT, maka sia-sialah pada hari tersebut. Tidak ada ibadah ataupun tidak ada amal pada hari tersebut. Tidak ada orang kata apa, perkara yang menjadikan pahala pada hari tersebut. Jadi apa yang penting, setiap perkara itu apabila kita memulakan dengan niat, dan dia akan menjadi perkara itu niat kerana Allah SWT, tidak ada lain. Bukan niat kerana aku berniaga ni nak keuntungan semata-mata. Memang kita berniaga nak untung, tapi ada perkara yang jauh lebih besar pada itu, untuk kita mendapat redha Allah. Jadi sekiranya kita tidak disertai dengan niat itu, jadi kita hanya mendapat, kita kalau sekiranya untung itu hanya keuntungan duniawi, kita tidak dapat ganjaran akhirat, itu kita tidak dapat. Jadi amat malang, amat rugilah pada kita sekiranya kita tidak mendapat hakikat saham kita itu. Itulah yang kita akan bawa menjumpa Allah SWT. Kerana umur kita tidak tahu bila umur kita. Dan apabila kita bertemu dengan Allah, dari segala amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas kerana Allah, itulah yang akan membawa dan akan dibentangkan, akan menjadi saham pada kita. Jadi amat pentinglah dalam kerja buat kita, perlulah kita menetapkan keikhlasan ataupun kita meletakkan niat kepada Allah SWT. So, umpama kita masuk pada malam ini, kita bersama dengan PMJ, mungkin ada orang yang baru bersama dengan kita. Kita dah lalui minggu ke 118, sudah tentu ada orang kata hari-hari ataupun minggu-minggu yang perlu kita jelaskan. Ada minggu ni kita rasa tak ada, kita tidak
sentuh jiwa kita dengan makanan roh kita. Jadi baik. Jadi itu sikit lah. Tapi sebenarnya apa yang saya nak sentuh dengan keberadaan kita malam ini secara umum lah. Kita di laluan ilmu, tidak ada yang baru. Kita laluan ilmu ni untuk perkongsian, sedikit perkongsian lah. Untuk kita mengingatkan saya dan kita semua, untuk kita mengingatkan jiwa-jiwa kita, dan itulah matlamat kita dalam PMJ, dan supaya kita di samping kita meniaga dan sebagainya, perlulah kita ingatkan jiwa-jiwa kita supaya sebab keberadaan kita dalam muka dunia ini ada matlamat yang jauh lebih besar, iaitu untuk kita nak capai mardatillah, iaitu keredaan Allah. Dan kerja buat kita perlulah kita letak mendahului keutamaan itu adalah keikhlasan ataupun niat kita kerana Allah Taala, supaya ia menjadi satu ibadah kepada kita. Jadi insyaAllah tidak banyak saya pada malam ini, cuma untuk ingatan, untuk ulangan supaya ada yang baru dan sebagainya, dan supaya kita mengingatkan juga pada sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak masuk pada malam ini, supaya kita bersama-sama untuk kita berada bersama dengan kita setiap minggu begini. Dan ini merupakan majlis ilmu, dan di dalamnya disebut dalam hadis Nabi sebut ada para malaikat yang menaungi, walaupun kita ni secara online dan sebagainya, tapi ada ini yang merupakan majlis ilmu dan ada keberkatannya, dan sama-samalah. Jadi untuk kita ingatkan, kalau setiap minggu kita muhasabah, ada tak minggu ni kita mengingatkan jiwa kita mendengar kebaikan-kebaikan, kita mendengar majlis ilmu dan sebagainya. Jadi itu cara kita nak tengok diri kita. Ada tak minggu ni, ada tak aku dengar majlis ilmu, aku dengar kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Sekiranya tidak ada, jadi itu satu perkara yang kita perlu kita muhasabah, dan kita perlu tingkatkan, kita perbaiki amalan-amalan kita, supaya hati kita ataupun jiwa kita ni dia macam perut kita juga. Perut kita, kalau kita lewat makan, dia lapar, lama-lama sampai petang tak makan, dia sakit perut. Malam pun tak makan, lama-lama dia sakit perut, sakit dan sebagainya. Akhirnya badan kita tak makan, akhirnya akan sakit. Begitu juga dengan jiwa kita. Bila kita tidak dibagi makanan kebaikan, akhirnya jiwa kita akan sakit. Bila jiwa kita akan sakit, dia akan masuk apa? Perkara-perkara yang jahiliah, perkara keburukan. Kalau perut kita tadi, dia akan masuk benda-benda, bila sakit itu dia ada virus dan sebagainya, bakteria, virus dan sebagainya. Itu juga jiwa kita, dia akan masuk perkara-perkara yang jahiliah, akan ambil alih jiwa kita. Jadi kita akan bila kita perkara jahiliah ini, jadi kita mudahlah kita akan orang kata tu perkara-perkara yang tidak baik pada diri kita tu akan akan nampak diterjemahkan, mungkin dari perbuatan kita, percakapan dan sebagainya, kan, alhamdulillah. Jadi perlulah kita ingatkan diri kita dan jiwa kita selalu. Jadi sebab itu kita di PMJ ini kita menyediakan platform gini. Setiap minggu kita sediakan platform gini untuk kita ingatkan kita. Walaupun tidak banyak dan sikit, mudah-mudahan asbab yang sikit itu menjadi ingatan pada kita, saya dan kita semua. Jadi mudahan kita sampaikan pada yang lain. Bukan kata di sini kita kata nak belajar satu benda yang khusus, tidak. Ini sebagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu ni kita ada di luar sana banyak kuliah-kuliah ataupun majlis-majlis ilmu yang mengkhususkan berkaitan kalau fardu ainnya, kalau berbagai-bagai lagi.
kan, majlis-majlis ilmu. Ini sebagai disiplin ilmu saja untuk kita mendisiplinkan diri kita. Sebagaimana solat, bagaimana kita difardukan solat. Kita difardukan solat. Bila kita solat, kita tidak boleh sebut, oh ya Allah, kemarin ni aku dah solat, ini aku rasa macam tak nak solat. Boleh, kita tak boleh sebut macam tu. Itu disiplin yang Allah fardukan, tetapkan kepada kita supaya untuk mendisiplinkan kita sebagai manusia ini. Sebab yang serba kekurangan, serba kelemahan ini, untuk disiplinkan diri kita kan, sampai dan difardukan kita solat pada kita sampailah orang kata apa, sampai matilah bahasanya. Kalau sakit tak boleh berdiri, duduk tak boleh duduk, baring. Jadi itu kaedah-kaedahnya, kewajipan itu. Begitu juga ilmu, disiplin ilmu untuk makanan roh kita, makanan jiwa kita, untuk kita disiplinkan. Kita tak boleh setiap hari, sekurang-kurangnya kita seminggu sekali mesti kita disiplinkan. Sebab tu dalam PMJ ini kita cuba disiplinkan. Kita disediakan platform untuk kita disiplinkan. Untuk kita disiplinkan diri kita. Kita disiplinkan diri kita. Jadi pentinglah untuk kita ingatkan diri kita kan, untuk perkara ini. Dan PMJ kita menyediakan, kita hanya mampu menyediakan platform yang selebihnya hati saya dan kita semua itu milik Allah. Dan sebagaimana kita sirah kan, bagaimana kisah satu pak saudara Nabi SAW apabila nak meninggal kan, bila Nabi minta suruh menangis, Rasulullah mengucap kan, pak saudara Nabi kan ketika tu Talib minta kan. Jadi akhirnya jadi ada beberapa pendapat, tapi kita tengok, dan turun wahyu ketika itu Allah sebut pada Nabi, hati bukan milik engkau Muhammad tapi milik Allah. Milik Allah. Jadi maksud Allah nak sebut pada kita, walaupun kita menyediakan platform ini dan sebagainya di luar sana, dan hakikatnya hati-hati ini bukan milik siapa-siapa. Ini adalah milik Allah dan Allah berhak. Tapi kita kena minta. Kita kena minta. Sebab ikhlas ini mulanya kena paksa. Dia kena paksa. Mungkin sekali dua kita masuk tak ikhlas, kena masuk lagi. Masuk lagi. Setiap minggu kita masuk, lama-lama insya-Allah ikhlas itu akan datang. Mungkin awal-awal tak ikhlas, terpaksa masuk dan sebagainya. Ada masuk ni kok ada apa bisnes baru ke dan sebagainya kan, masuk tak ada, masuk lagi minggu depan, mesti tak ada pun. Tapi lama-lama hati itu milik Allah, dan mudah-mudahan kita istiqamah atasnya. Akhirnya kita meletakkan keikhlasan itu. Pada awalnya kita tidak meletakkan itu, ikhlas itu di depan, tapi bila mana kita sentiasa istiqamah, di ikhlas itu akan datang. Banyak kisah-kisah ataupun sirah-sirah yang kalau kita baca, ada zaman sahabat-sahabat Nabi sendiri, sebelum Islam, sebelum beriman, mereka jumpa dengan Nabi, mereka ada agenda-agenda tertentu. Bila kita baca banyak kisah-kisah, ada agenda-agenda tertentu bila nak bertemu dengan Nabi, tapi akhirnya bila mereka menerima, mereka beriman, mereka tidak meletakkan kepentingan dunia, dan mereka meletakkan kepentingan agama, dan itu sendiri. Jadi itulah kepada kita juga, supaya kita meletakkan, mungkin awal-awal ni kita masuk pada hari ni, contoh, apa aku dapat hari ni, minggu depan masuk lagi, tak dapat apa, minggu lagi masuk tak. Tapi Allah akhirnya sebab pada istiqamah kita itu, akhirnya Allah mencampakkan keikhlasan pada dalam diri kita. Akhirnya Allah bila ada ikhlas dalam kebaikan itu, akan bersama dengan kita. Dan akhirnya kita terlupa yang awal dulu kita ada sesuatu yang kita nak, tapi bila mana ikhlas
itu dah ada dalam diri kita. Dan disebut, Allah sebut dalam Quran, in tansurullah yansurkum, kan, kamu bantu. Ini adalah kita apa kerja buat kita ni adalah ini kerja-kerja agama. Ini sebahagian daripada kita menyediakan majlis-majlis ilmu. Ini sebahagian daripada kerja-kerja agama. In tansurullah, ini sebahagian kerja-kerja agama. Yansurkum, kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita, kan. Allah akan bantu kita. Jadi wasyabbik aqdamakum, dan Allah akan tingkatkan darjat kita. Jadi itu motivasi. Ni ada motivator dalam ni. Gunalah ayat tu. Itu ayat motivasi. Allah sendiri yang bagi motivasi. Boleh tu. Boleh guna ayat tu. Ayat motivasi. Intasullah yusyurkum wa syabbik aqdamakum. Jadi kita bantu agama Allah, Allah akan bantu Allah akan bantu urusan kita. Dan Allah akan wa syabbik aqdamakum, Allah akan tingkatkan, kan, darjat kita. Jadi sama-samalah, sama-sama kita mendidik jiwa kita. Nak didik jiwa ini, dia perlukan disiplin yang tinggi. Kalau kita dalam bisnes, kita boleh disiplinkan diri kita. Dalam pekerjaan kita boleh disiplin diri kita sharp. Oh, ni nak jumpa klien ni sekian jam, kita kena jumpa, jadi kita cepat pukul 2 dah kita ada sana dah. Ini ada projek besar ni, projek itu kita kena duduk, kita kena hadir sekian jam. Lewat sikit, kalau lewat tak boleh, nanti kita kena reject. Kita boleh disiplin, kerana apa? Untuk kita nak dapatkan sekian. Tapi dalam kita nak mendapatkan akhirat, kita terlupa. Jadi sebab tu juga perlu juga kita disiplin jiwa-jiwa kita, untuk kita disiplin juga hati kita, supaya kita nak sebagaimana yang Allah sebut tadi, intasullah tadi, intasullah yansurkum tadi, kita bantu agama Allah. Hakikatnya bukan Allah nak kita bantu pun, tapi Allah nak menghadiahkan kepada kita. Allah tak mengharap pun bantuan kita, sikit pun tak mengurangkan pembenaran. Bila sekiranya bergabung segala makhluk di alam ini, tak sikit pun mengurangkan pembenaran Allah Taala. Jadi sebenarnya ayat itu satu ayat motivasi untuk Allah nak bagi hadiah pada kita. Jadi bersama-sama kita, sebab tu kita kena sama dengan program-program ataupun majlis-majlis ilmu seperti Mazwiyata pada malam ini, supaya kita ingatkan hati kita, diri kita, jiwa kita, mendidik jiwa kita. Itu yang paling penting. Supaya kita, sebagaimana saya sebut awal tadi, sebabkan kita solat, hari-hari kita solat. Dalam solat kita tu kepala kita melayang-layang pun tak. Kepala kejap lagi aku nak buat ni, sampai habis sedar-sedar Assalamualaikum. Tapi kita buat hari-hari, kan? Hari-hari kita buat. Lagi buat pula, Zuhur buat pula, tapi kepala melayang, nak kejar-kejar, ada appointment dan sebagainya. Buat pula, asar buat pula, kepala kita melayang, tapi kita buat juga. Kenapa kita buat? Tu maghrib solat lagi, kepala kita entah ke mana. Tapi itu disiplin, itulah disiplin, kan. Dah kita tak tahu dekat manalah khusyuk kita, tapi kita rasa kita disiplin, kan. Itu kaedah dia. Sebab itu kita sebagaimana pada malam ini juga kita disiplinkan diri kita, disiplinkan jiwa kita. Mudah-mudahan asbab pada kita disiplinkan jiwa kita. Kita PMJ ni hanya kita sedia mampukan platform saja. Sediakan platform saja. Selebihnya hati kalian, hati saya bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Allah nak jentik diri, Allah nak jemput siapa, Allah nak jentik hati-hati siapa. Jadi kita hanya sama-sama kita doa, Allah tetap kita dalam kebaikan, dalam istiqamah, dalam kerja-kerja kebaikan, sebagaimana yang usaha yang dibuat oleh PMJ pada malam ini setiap hari Isnin jam 9 malam. Jadi insya-Allah mudah kita jemputlah, kita panggil kawan-kawan lain untuk bersama-sama dengan kita. Insya-Allah saya cukup sekadar itu, dan untuk ingatan diri saya terutamanya dan sahabat yang lain. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Munaim atas perkongsian tadi. Pengajaran yang kita boleh diambil, kita memperingatkan jiwa kita dengan niat ikhlas. Utamakan apa yang kita mencari adalah keredaan Allah, dan kita mendisiplinkan diri kita
Semoga ilmu malam ini dapat dimanfaatkan dan dapat disampaikan kepada yang tidak berkesempatan untuk hadir pada malam ini. Seterusnya, untuk slot kedua pada malam ini, kami memohon maaf maklumat terkini tetamu jemputan tidak dapat hadir atas sebab kecemasan. Kita ubah kepada tajuk lain yang saya akan mempersilakan Kak Yan untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk personal branding. Jemput Kak Yan untuk ni. Terima kasih Tuan Azri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya suka nak record balik tadi Tuan Naim kongsi tentang bila kita solat tiba-tiba dah habis. Bila kita solat kadang-kadang pemikiran kita melayang-layang. Adakah anda rasa kalau kita macam tu, kita ada personal branding dengan Allah? Personal branding dengan yang mencipta kita. Sebelum kita nak start personal branding dengan pelanggan, boleh tak kita tulis dekat tepi, dekat ruangan chat, apakah personal branding anda dengan yang Maha Mencipta? Saya mulakan dulu Ini personal branding saya dengan Allah. Bermaksud Allah kena nampak saya. Allah kena nampak saya sebagai hamba-hambanya, dan saya kena lebih. Saya kena tunjukkan ni saya lebih baik daripada yang lain-lain. Jadi, kalau kita nak gunakan konsep yang sama, personal branding kita dengan pelanggan, sebenarnya kita kena buat perkara yang sama. Boleh tak semua tuliskan dekat ruangan chat, apa personal branding anda? Maksudnya kita nak tunjukkan kita siapa kepada Allah. Kita nak tunjuk kita sebagai hamba-Nya. Dan bila di akhirat nanti dekat padang mahsyar, kita nak kena tunjukkan ataupun dengan amalan-amalan yang kita ada tu, siapa kita. Adakah kita orang yang ikut suruhannya, yang tutup aurat seperti arahannya? Adakah kita memberi infak seperti yang Islam suruh? Okay. Tapi kita sekarang hari ni kita nak cuba convertkan personal branding kita dengan pelanggan. Boleh tuliskan dekat ruangan chat, apakah bisnes anda hari ini? Silakan. Tuliskan dekat ruangan chat, siapakah anda? Personal branding anda. Ataupun bisnes apa yang you jalankan. Boleh tulis dekat ruangan chat? Zali, Mimha, Fazlina, Basari. Hai Basari. Siti Nur Idayu. Boleh tuliskan ke saya tak nampak ni dekat ruangan chat? Linda Kadir. Mazna. Azri, nampak apa-apa? Printing. Okey, hati ke hati. Okey, tuliskan lagi. Kan Mas? Sebab itulah sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena tengok diri kita sendiri. Siapa kita ni di mata Allah? Kepada wanita, siapa kita di mata suami kita? Siapa kita di mata anak-anak kita? Siapa kita dekat mata pelanggan? Okey. Oh, soalan. Soalan saya, bisnes apa? Anda bisnes apa? Sebagai usahawan, apa yang anda usahakan? Apakah usaha? Apakah yang anda usahakan? Okey, so saya nak ambil satu contoh. Dekat sini kita ada, tadi printing dulu Okey, Azri. Tuan Azri, dia buat printing. Okey, untuk personal branding, dia ada dua sebenarnya. Satu adalah personal branding anda sebagai Azri. Dan lagi satu adalah personal branding Azri sebagai membawa syarikat. Jadi contohnya Azri, boleh saya tahu, boleh dengar suara? Apa nama company Azri?
Nama company Hayat Muslim Print. Okey, Hayat, saya tulis Hayat Muslim Print. Okey, dalam Hayat Ya, Muslim Print, Tuan Azri sebagai pengarah CEO. CEO Okey, bila Tuan Azri membawa diri sebagai CEO, you nak kena carry you punya company tu sebagai printing company dan you nak print hati ke hati Itu you punya tagline ke? Ya, tagline saya hati ke hati sebab itulah Rasulullah punya orang kata cara, so kita cuba ikutlah insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jadi bila you nak print dari hati tu, of course you kena ada satu personality yang ikhlas, yang membuat sesuatu tu untuk dapatkan kebaikan untuk pelanggan kan? Ya, betul. Okay. Bila kita keluar, orang nampak kita sebagai CEO kepada printing company. Dan lagi satu, kita membawa diri kita. Kita membawa diri kita. Jadi dekat sini, semua orang yang berniaga, kita mesti ada carry personality itu. 2. Bermaksud, siapa kita dalam company. Siapa kita kepada pelanggan. Jadi kita boleh cipta nama. Okey, cipta nama. Contoh macam saya, dalam saya punya company, saya adalah pengarah dan saya, contohnya saya ada circle. Circle saya adalah trainer-trainer yang kita bimbing. Jadi dengan trainer-trainer tu, saya carry karakter saya sebagai Kak Yan. Kak Yan So Kak Yan ni adalah personal branding saya untuk diri saya sebagai individu. Tapi dalam syarikat saya membawa personal branding saya sebagai teacher ISO. Dan tadi sebagai diri saya adalah Kak Yan dan Yubilah Kak Yan. So dekat sini ini yang saya nak tekankan. Setiap usahawan anda kena tahu dua karakter ni ataupun dua personal branding, penjenamaan yang anda nak bawa yang carry diri you dan juga carry company. So Azri, karakter you sebagai personal, orang panggil you apa? Ustaz ke? Selalu dia panggil Ustaz lah. Okay, Ustaz Ustaz Azri. Betul? Biasanya lah. Ustaz, maknanya Ustaz. So, Ustaz tu adalah you punya personal branding. Orang approach you dengan nama Ustaz dan orang tahu Ustaz ada syarikat printing. Okay, bila Ustaz pergi ke company-company, contoh you nak pitching. You nak pitching company tu untuk syarikat you. You bawa nama Ustaz ke? Biasa tak bawa nama tu lah, tapi gelaran tu memang dia orang panggil sendiri. Alright. Tetapi karakter dia berbeza lah. Okay, contoh saya pitching syarikat untuk dapatkan servis ISO contoh. Saya akan datang, saya pemahiran, saya teacher ISO. Jumpa saya di social media dengan hashtag teacher ISO. Okey, itu yang saya nak bawakan malam ni di mana setiap orang, bila you dah dapat you punya personal branding tu, jangan lupa hashtag. Hashtag. Okay, hashtag. Apa tujuan hashtag? Saya nak tunjukkan kat sini. Kita tekak kat sini. Saya kena pergi Facebook sekejap. Malam ni Azri memang host kita MC kan? Ya, betul. So Kak Yan buka sini. Facebook. Nampak tak saya punya ni? Azri nampak? Nampak. Okay. Di sini saya membawa dua karakter ataupun dua personal branding. Keluar gambar Linda Kadir. Okay, nampak kan? Okay, kat sini saya letak teacher ISO. Okay, teacher ISO ni dia cerita tentang saya sebagai pemberi latihan bertajuk ISO kepada pelanggan. Dan tujuan kita letak hashtag adalah untuk kita panggil kat sini SEO. Search Engine
optimization. Kita mesti kategorikan ataupun cari sekurang-kurangnya 3 social media yang kita selesa. Contoh you nak guna Facebook, IG, TikTok, 3. Contoh you nak guna Twitter, LinkedIn, Facebook, 3. Okay? Dapatkan 3 social media yang anda selesa. Selesa tu bermaksud ada kawan-kawan you, ada you punya audience, ada orang yang berpotensi memberi sale, mendapatkan khidmat kita. 3 social media tadi. Jadi bila ada 3 social media ni tadi, bila kita gunakan hashtag, bila kita gunakan hashtag, orang nak tahu, betul ke Kak Yan ni buat ISO? So dia pun tekan hashtag tu ataupun search. Dia akan nampak kita punya aktiviti. Oh ni buku dia contohnya. Oh CJ dia macam ni. Oh ni katalah dia belajar. Okay, nampak tak kat sini? Kalau you perasan, ada 2-3 gambar yang sama kan, sebab bila saya dah masuk Facebook, saya akan letakkan ke grup-grup. Dekat sini cuba Azri baca, Azri. Certified. HRD Trainer Malaysia. Ya, okay. Walaupun kita dah dalam Facebook, kita kena kategori dekat mana ada komuniti-komuniti yang bakal mendapatkan servis kita tu tadi. Jadi saya sangat selesa dekat Facebook, contohnya saya menggunakan hashtag untuk orang jumpa saya. Oh dia buat macam gini. Oh dia training macam ni. Okay. So saya gunakan hashtag apa tadi? Teacher ISO. So Teacher ISO ni adalah untuk saya punya personal branding corporate. Corporate. Syarikat. Okay, untuk personal branding saya sendiri, iaitu saya sebagai seorang yang membantu ramai usahawan berjaya, membantu usahawan latihan berjaya, saya meletakkan diri saya sebagai Kak Yan. Disebabkan ramai orang guna hashtag Kak Yan, nanti dia dah jadi lawan. Orang nak cek saya, dia jadi orang lain. Jadi saya gunakan Kak Yan MUB. So kita gunakan sini. Kak Yan MUB. So Kak Yan MUB ni tadi, saya tak cerita dia sebagai corporate lah contohnya. Jadi kita akan gunakan hashtag ini untuk berkongsi ataupun cerita tentang saya sebagai seorang yang senang di-approach, seorang yang membawa ataupun carry diri sebagai orang yang membantu usahawan. Okay, sebagai seorang Kak Yan yang nak bantu orang lain berjaya seperti Kak Yan. Okay. So setiap orang boleh gunakan ataupun fikirkan apakah personal branding yang you nak bawa, dan kedua you kena ada hashtag. Okay, hashtag. Boleh tak hashtag ni nak banyak-banyak? Okay, boleh tak hashtag kita nak banyak-banyak? Boleh sebenarnya. So anda boleh cari hashtag yang unik, you punya sendiri, dan you boleh tambahkan lagi dengan hashtag yang ramai orang guna supaya anda kelihatan. Contoh dekat TikTok, katalah kita tengok trending sekarang, yang trending contohnya hashtag healing, hashtag salam Jumaat. Semalam kita ada baru kelas, dia kata salam Jumaat ni ramai orang guna. Jadi bila you sharing you punya social, berkongsi dekat social media, you dah gunakan hashtag yang you sendiri pakai, you boleh tambahkan hashtag yang banyak orang nampak supaya posting kita tu naik. Posting kita tu FYP ataupun dia akan jadi dalam diorang punya wall mereka. Okay? Alright. Macam mana kita nak cari hashtag ni? Saya bagi satu contoh lagi Saya rasa semua orang kenal ni kan, Ustazah Asma Harun. Okay, dia menggunakan sahabat dunia akhirat. Ini yang saya panggil tadi, dia dah personal brandingkan diri dia. Kemudian dia jadikan hashtag tu belongs to dia saja. Dia sahaja yang gunakan hashtag tu.
Itu adalah fungsi-fungsi hashtag dan juga you nak jenamakan diri kita. Okay. So bila you dah ada ataupun boleh tak kat sini semua kongsikan kalau dah ada. Siapa yang dah ada dia punya hashtag, boleh tak kongsikan dekat ruangan chat sekarang? Ada yang dah ada? Macam Liana Omar. Liana Omar pakai apa? Mazna Hussein? Prof Jepun. Okay. So Prof Jepun Saya nak pinjam Prof Jepun ni. Kita pergi Facebook. Prof Jepun ni Azri ke? Okay. This is yang saya nak kongsi. Kita kongsikan ya sekejap. Okay. So bila dia dah gunakan Prof Jepun, orang nampak dia print ni. Nampak tak Ustaz Azri? Printing Oh, 2 je Azri? Baru pakai? Azri baru pakai ke Prof Jepun? Bang Ustaz. Saya Ya, dapat nama Prof Jepun ni bila saya pergi hiking ke Gunung Ulu Sepat. So saya pegang roti Gardenia tu, saya pegang atas bot. So dia orang cakap muka saya macam Prof. Kat situ saya terfikir Prof Jepun. Okay. Ini terbaik kalau you dah try, kalau you dah dapat nama, memang kena study. Study tu bermaksud cari dekat social media, dah ada tak orang pakai? Kalau dah ada orang pakai, jangan pakailah. Jadi you boleh adjust. Kita tengok ni, Linda Seroja. Linda Seroja. Oh, Linda Seroja. Ni Linda Seroja ke? Lina di Seroja ni? Amelina. Betul-betul. Amelina Syarizat So kita tengok dia buat cake cheese tart. Sekarang kan orang nak beli apa-apa, orang mesti nak skodeng dulu. So bila dia nak skodeng, dia nak tengok kita punya produk ni siapa pakai. Kita jual dekat mana? Banyak ke produk kita jual? Sedap ke? Orang kata apa? Jadi kalau kita tak ada social ataupun personal branding yang kita hashtagkan, rugi. Okay? Dia akan jadi jatuh rugi sebab you akan berpotensi hilang pelanggan. You akan berpotensi tak ada justification ataupun clarity orang nak produk kita yang bagus ni. Servis kita yang bagus ni, orang tak nampak. Jadi hari ni bagi siapa yang belum ada, adakan. Bagi siapa yang belum aktif, gunakan hashtag masing-masing, aktifkan. Boleh tak kita nak pergi patah balik macam katalah contoh, okay. Dekat sini yang saya nampak you boleh jadikan dia macam ni tau. Saya bagi contoh saya tulis kat ruangan chat lah. Bila saya sendiri menjadi, tadi saya gunakan, saya bagi contoh diri saya untuk anda faham dan saya nak explain pun senang. Okay. Saya adalah Kak Yan dan Kak Yan ramai orang pakai. Saya ambil MUB. MUB ni adalah modul usahawan berjaya. Dia adalah modul yang saya setting. Bila saya ajar orang, saya gunakan saya punya modul. Dan even hari ni pun kita belajar personal branding, saya gunakan modul saya. Modul macam mana saya develop membuat personal branding dan jadikan dia hashtag. Itu modul usahawan berjaya MUB. Lepas tu saya gunakan, kalau saya sharing tentang ISO, saya akan letak picture ISO. Tapi kalau saya tak sharing tentang ISO, saya tak gunakanlah sebab dia akan kacau. Bila orang pergi check, teacher ISO ni masak pula. Jadi saya tak guna semasa posting masak contohnya. Lepas tu saya tambah lagi kat sini LQ sebab saya nak jawab fast punya tadi LQ training. LQ consultancy. Okay. Kat sini dia ada beberapa hashtag. Hashtag ni dia boleh menghashtagkan personal branding dan dia boleh menghashtagkan anda sebagai siapa. Jadi untuk fast, nanti you boleh cari contoh you nak gunakan Cik Fast.
Katalah Cik Faz training Katalah you nak gunakan Cik Faz, Z you ada 2, contoh. Ni contoh tau. Lepas tu you nak guna kat sini HRD claimable cost. Pun boleh juga. Di sini bermaksud yang nombor 1 tu you punya personal branding. Yang kedua tu adalah you punya hashtag untuk orang tahu you buat apa. Cik Faz Jadi dia tak ada panjang sangat. Dia boleh jadi pecah kepada beberapa hashtag. Macam tu. Okey. Kemudian kita nak gunakan, kita panggil watak watak dalam personal branding. Okay. Bila Prof Jepun gunakan nama Prof Jepun tadi, sebenarnya dia ada isu sikit tau Prof. Dekat Prof pun dapat panggil Prof, sebab itulah. Okey. Isu dia adalah bila you nak berkongsi something dengan orang dan you nak kena bahasakan personal branding you tu. Okey, contoh bila you gunakan Prof Jepun, dia boleh jadi branding. Tapi watak you masih watak ustaz. Watak ustaz. Jadi bila you keluar saja you nak kongsikan, contohnya hari ni ustaz nak ajar tentang macam mana buat printing. Jadi watak you adalah ustaz. Ustaz lah. Watak ustaz. Kalau macam bahagia, mungkin dia nak gunakan coach bahagia. So bila dia membahasakan watak dia adalah coach. Okay. Kalau contoh macam saya akan kata, okay hari ni Kak Yan nak kongsikan. Saya akan kata watak saya adalah Kak Yan. Watak saya maksudnya watak anda dalam bisnes. Mazna, watak you apa Mas? Cikgu? Madam? Cikgu? Madam? Ke? Siapa? Maz. Lady of quality, Kak Yan. Okay. Kalau you guna Lady of quality. You guna lady of quality. You macam case Ustaz Azri tadi. Ustaz Azri tadi dia guna Prof Jepun. Okay, Prof Jepun. Tapi dia tak boleh cakap macam tau. Okay, hi, saya Prof nak cerita hari ni. Prof tahu kalau you nak, okay, itu you tak boleh guna watak tu lah. Tapi kecuali Azri memang Prof. Macam Prof Muhaya. Prof Muhaya pun dia tak bahasakan diri dia Prof. Watak dia adalah bonda. Hari ni bonda nak kongsi satu tips macam mana wanita nak jadi lebih bahagia. Jadi watak dia tu bonda. Tapi dia still gunakan hashtag adalah Prof Muhaya contoh. Tapi bila dia sebut dia adalah bonda. Tadi Amalina tadi you punya watak apa? Lina Seroja. So you bahasakan diri you siapa? Lina ataupun Kak Lina. Okay, itu adalah watak yang you nak jadikan kata ganti diri anda. Kata ganti diri anda dalam menunjukkan bisnes you tadi. Jadi dia kena selari tau sebenarnya. Okay, dia selari. Selari ni maksud saya dia bukan cerita macam tadi, contoh panggil lagi Ustaz, lepas tu you gunakan Prof Jepun tu okey, tapi dia kena, pada saya dia boleh, Ustaz boleh cari something yang lebih. Pada saya lah contoh kalau you guna Ustaz printing lah kata, tak keluar. Ustaz printing. Dia macam masuk gitu, kat bawah. Ustaz printing. Ataupun kita yang kita kenal cari Ustaz tidur kan, Ustaz lupa, macam-macam lah. Chef Ustazah, ada satu Ustazah tu dia keluarkan makanan retort. So dia gunakan Chef Ustazah. Chef Ustazah. Masa saya mula-mula nak cari personal branding ni, dululah saya guna ni tau. Masa kejadian ni saya dengan Liana Umar tau. Okay, masa mula-mula saya
mencari brand, personal brand, saya pun nak brandkan diri Ustazah Aiso. Nak jadi cerita, ada satu kawan saya lah, kawan lama lah. Dia mesej tepi. Okay, dia mesej tepi. Masa tu saya dengan dia. Sebab masa tu saya tengah keluarkan lipstick tau. Saya keluarkan lipstick dan kita ambil gambar kalau jual lipstick tak kalah macam gini je kan. Saya adalah gaya-gaya bisnes lipstick. Bahagia kau jangan tak tahu kakak kau pernah jual lipstick. So, dia cakap dengan saya rasa awak tak sesuai guna Ustazah. Okay. Waktu dia cakap tu saya rasa macam apa agak-agak? Saya rasa down jugalah sebenarnya Oh okey, kau dapat dalam lipstick tu, okey. Jadi masa tu sebenarnya saya rasa agak down. Tapi sekarang saya terima kasih kat dia. Kenapa? Kalau saya guna Ustazah Aiso, saya dah tutup. Saya dah tutup apa? Saya dah tutup saya punya prospek audience. Audience saya dah tutup sikit sebab saya punya audience adalah sekarang contohnya kilang-kilang banyak apa? Banyak Chinese. Jadi ustazah-ustazah ni dia tak faham lah. Jadi bila saya guna teacher, klien saya panggil saya teacher. Teacher yang ni macam mana? Ataupun kalau dia kata siapa yang buat ni? Teacher Aiso. Okay, so teacher Aiso versus Ustazah Aiso. Jadi dekat sini semasa saya nak develop diri saya dengan personal branding, okay, jangan risau kalau you rasa dah buat benda tu macam tak kena. Dah buat macam tu, dia tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi ni. Jadi you kena betulkanlah. Alright. Okay, seterusnya kita boleh pergi kepada tindakan. Bila you dah ada personal branding ni, tindakan anda apa? Jangan tinggal hashtag semasa sharing. Perkara baru saya buat sekarang, memang baru hari ni pun saya baru update. Siapa yang baca posting saya hari ni, saya kata saya dah tak mengajar hari sudah. Okay. Sebab saya kena stop. Kenapa saya kena stop? Sebab saya nak meramaikan orang-orang lain mendapat peluang yang sama di bawah kita punya syarikat. Jadi saya kena stop lah. So bila saya stop, saya sebenarnya meramaikan orang lain. Jadi perlu ke saya pakai teacher Aiso ni lagi? Teacher Aiso lagi? Tidak. Saya sekarang guna, siapa yang perasan? Coach, trainer. Inilah yang saya sedang brandingkan diri saya sekarang. Coach, trainer. Sebab kenapa saya pun dah buat research. Research saya adalah bahagia pun dia save nama saya Kak Yan trainer, betul tak? Jadi saya nak kena orang kenali saya sekarang ni sebagai coach kepada trainer. Masa saya sharing, saya tunjuk saya ni power dekat Aiso, saya guna teacher Aiso, ramai orang panggil saya jadi cikgu Aiso dia. Jadi bila hari ni saya kata saya stop, saya gunakan coach trainer, you rasa siapa cari saya? Siapa yang akan cari saya? Trainer. Okay. Sebab saya nak trainer yang jumpa saya. So ask yourself, semua orang tanya diri masing-masing, siapa you punya audience? Siapa you di mata mereka? Okay, Asfa. Siapa you di mata mereka? Dan gunalah personal branding itu dengan hashtag. Okay, so itu saja untuk malam ni.